ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baiklah hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamukumullah. So kita masuk pada fasa Ramadan yang akhir, 10 yang akhir, yaitu fasa yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri, wa fi riwayatin man qama ramadan wa lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baiklah hadirin hadirat yakni muslimin muslimat yarhamukumullah. So, dalam hadis Rasulullah kita diberitahu tentang kalimah qama, man qama, sehingga mereka menterjemah kalimah qama dengan makna yakni menghidupkan malam Ramadan ataupun menghidupkan malam Lailatul Qadar. Baiklah, kita maklum dalam bahasa Arab, qama memberi faham makna bangkit, bangun, berdiri. Itu maksud di belakang kalimah qama. So, kalimah qama yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu dengan makna berdiri, dia pergi kepada 3 makna mengikut ilmu yang kita bincang. Kalau kita pergi kepada ilmu fiqh, maknanya ialah sihat. Ketika itu orang yang sihat wajib sembahyang dalam keadaan berdiri. Ini dipanggil berdiri hissi. Ialah kedua, kalimah berdiri biasanya diletak dalam ilmu-ilmu tauhid, dalam tarikh mutakallimin. Sifat qudrat, sifat yang wujud atau sifat yang maujud, yang qadim, yang ada ataupun yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Di sana kalimah berdiri dengan mana ada. Adanya sifat qudrat itu di zat Tuhan. Baik, yang ketiga, bila kita bincang kalimah qama atas nama tasawuf, berdiri dengan makna tetap. Berdiri dengan makna tetap, seperti mana disebut dalam matan Hikam Ibn Atha'illah, iradukat tajrid ma'a iqamatillah iyaka fil asbab min syahwatil khafiyah. Menghendaki kamu akan tajrid, serta Allah tetapkan kamu pada maqam asbab, setengah daripada syirik yang tersembunyi. Baiklah hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamukumullah. Adapun kalimah qama dalam hadis Rasulullah, man qama Ramadan, kita terjemah dalam kalimah tafsir hadis ataupun Al-Quran. Sebut saja kalimah qama dengan makna iaitu ibadat yang dibuat pada waktu orang tidur. Orang tidur, waktu itu kita ibadat. Maka itulah kebanyakan daripada makna hadis Rasulullah, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. So, kalimah qama ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut. Allah Ta'ala mengisyaratkan kalimah orang yang berselimut dengan makna orang yang tidur pada waktu malam.
Karena orang yang tidur pada waktu siang biasanya tidak berselimut. Melainkan kalau dia berselimut juga tidur pada waktu siang, maknanya orang itu dipenuhi atau dikelilingi orang membaca Yasin. Biasanya begitu. So bila Allah Ta'ala sebut saja kalimah ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut, mana orang yang tidur pada waktu malam. So majoriti ulama tafsir menghendaki ya ayyuhal muddassir iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun sirahnya memberi faham umum, kemungkinan dalam kaedah kita ialah umum maksus, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tidur dalam keadaan berselimut, maka Allah kata kum, bangkit olehmu, bangun olehmu, berdiri olehmu. Dengan makna pada waktu orang tidur, waktu itu kamu bangkit, iaitu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sama ada dengan sembahyang, sama ada dengan membaca Quran, sama ada dengan zikir. Seperti mana yang kita maklum dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, setengah daripada tanda-tanda hari kiamat, setengah daripada tanda-tanda hari kiamat iaitu naiknya matahari daripada barat ke timur, tapi tak habis, sampai separuh saja. Lepas tu 3 hari dia turun balik. So tidak ada orang yang mengetahui peristiwa ini. Tidak ada orang yang mengetahui peristiwa matahari akan naik daripada barat ke timur. Sebab sebelum dia naik daripada barat ke timur ataupun pada pihak kepala kita, atas kepala, masanya ialah 3 hari. Melainkan orang yang qamah, dan orang yang bangkit pada waktu malam beribadat, sehingga ibadatnya sudah menjadi wiridnya. Ketika itu dia seperti biasa sembahyang sunat. Habis sembahyang sunat dia, beberapa rakaat yang telah ditajribah, kalau jumlahnya 4 rakaat, bacaan surah ataupun ayat yang dibaca sebanyak 50 ayat 1 rakaat, ataupun 100 ayat 1 rakaat. Lebih-lebih lagi mereka beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itu riwayat Imam Muslim. Barang siapa membaca Quran dalam sembahyang berdiri, maka bagi tiap-tiap satu hurufnya itu ialah 100 pahala. Bagi mereka yang membaca Quran dalam sembahyang dalam keadaan dia duduk, maka bagi tiap-tiap satu hurufnya itu ialah 50 pahala. Bagi mereka yang membaca Quran dalam keadaan berwudu, maka baginya tiap-tiap satu huruf bersamaan dengan 20 pahala. Dan bagi mereka yang membaca Quran dalam keadaan tiada berwudu, tiada bersuci contohnya, maka baginya tiap-tiap satu huruf 10 pahala. Sebagai orang yang mengejar pahala, kenapa? Sebab di dunia ini itu dia, kemewahan kita, keseronokan kita, bila ada banyak harta di tangan, kita berbelanja apa yang kita hendak. Tetapi di akhirat tidak lagi wang ringgit, tidak lagi harta, tetapi hanya pahala yang kita kumpul. Sebanyak mana di dunia, sebanyak itulah yang akan kita gunakan semasa di akhirat. Baiklah hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi orang tadi itu seperti biasa dia sembahyang malam. Sebila dia sembahyang malam, lepas sembahyang dengan tempo-temponya, kalau dia berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, iaitu 8 rakaat dan 3 rakaat witir. Tapi Aisyah kata jangan kamu tanya panjangnya, jangan kamu tanya eloknya. Setengah riwayat daripada Huzaifah mengatakan atau panjangnya sembahyang Nabi walaupun 8 rakaat, iaitu apa dia? Itu dia, hampir 200 ayat surah Al-Baqarah. Begitu juga dengan rukuknya, tasbih dalam rukuknya menyamai masa bacaan 100 ayat surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam sahaja. Lepas tu sujudnya begitu lama, masa sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ataupun subhana rabbiyal a'la. Ada 2 kaul dalam Syafi'i kita, ataupun bacaan yang lain seperti mana Subuhun Kudusun, ada juga riwayat yang sahih datang dan berbagai-bagai lagi. So jumlahnya hampir masanya
100 ayat dalam surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam saja. Atau antara ibadat malam Rasulullah. Baik, sehabis mereka membaca demikian, mereka buat bacaan wirid Quran. Lepas Quran tasbih, habis tasbih zikir, maka masuk waktu subuh. Tiba-tiba dia tengok, dia keluar, masih tidak terbit fajar. Maka dia kata, kemungkinan aku bangun awal hari ini. Maka dia ulang seperti mana yang mula tadi itu. Habis selesai, dia keluar balik, tengok fajar tak menyingsing lagi. Maka dia kata, kemungkinan aku silap agaknya. Dalam keadaan dia berulang 3, 4 kali, 5, 6 kali, 7, 8 kali demikian, maka baru dia perasan. So dia kira-kira jumlah ulang dia buat berulang-ulang tu, rupanya sudah 2 malam. 2 malam matahari tidak keluar daripada timur, ataupun daripada masyrik dalam bahasa Arab. Itu riwayat dalam kitab Imam Tirmizi dalam bab Asyratus Sa'ah. Baik, di sana baru diperasan. Dia pun lari ke masjid ataupun dia pergi kepada rumah imam. Kemungkinan imam pun sembahyang malam kurang agak, Allah alam. So dia pergi rumah imam, dia kata, imam. Dia pergi rumah imam. Itu dia. Rumah imam pula dia tahu rumah imam Adang saja. Imam lain dia tak tahu, rumah imam Adang dia tahu. Dia pergi, imam bangun mam. Kenapa, kata imam? Imam tahu tak, kita sudah 2 malam dah. Dan 48 jam matahari tak terbit. Matahari tak terbit sudah 48 jam. Imam kata, iya ke? Dia kata, iya mam, saya sudah buat wirid saya tu dah berpuluh kali dah. Matahari tak terbit lagi. Dengan jumlah saya buat itu, saya kata sudah ada 48 jam dah. Imam kata, iya ke? Ya, kata dia. Mari kita pergi masjid, kita pun istihad. Hadirin sekalian, penduduk-penduduk, potong saja, potong ni. Minyak proton, kata dia. Bangkit, kata dia. Mari penuhkan masjid. Kita sudah 2 hari matahari tidak terbit. Mana 1 hari lagi matahari akan terbit. Maknanya ketika itu pintu taubat akan tutup. Baik, hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamukumullah. Baik, itulah setengah di antara hikmah malam Lailatul Qadar, supaya melatih kita untuk beribadat pada waktu malam, dengan doa dan berkat daripada faedah malam tersebut. Biasanya malam itu mustajab doa. Untuk qadar, yang malam itu mustajab doa. Dan antara doa yang paling baik sekali ialah kepada dia, iaitu istiqamah dalam ibadat dan mati dalam iman. Kalau hadirin sekalian diberi peluang oleh Allah Ta'ala jumpa malam tu qadar, apa yang saya nak minta? Macam tak teringin je. Wallahualam. Balik kanan tak teringin, balik kiri bro. Apa yang hadirin nak minta? Tak minat juga tu qadar. Mungkin mereka minat Lailatul Qadar juga, wallahualam. Baik, hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamukumullah. So banyak ulama memberikan jawapan. Antara guru saya beri jawapan, permintaan kita kepada dia satu je, tak ada banyak. Minta supaya doa kita mustajab. Doa kita mustajab. Lepas doa kita mustajab, saya minta apa lepas tu? Baik, hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamukumullah. Kemudian malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW dia tidak menentukan malam, melainkan dalam 3 hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi kata tuntut malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Maknanya kemungkinan dia muncul pada 1 Ramadan atau 2 Ramadan atau seterusnya. Hadis yang kedua menceritakan tuntut pada 10 malam akhir Ramadan. Dan kemungkinan pada malam ni, malam Lailatul Qadar, tamak nampak muka semua senyum saja. Wallahualam saya mungkin malam Lailatul Qadar agaknya. Tu. Baik, yang ketiga Nabi sebut kepada dia, iaitu tuntut olehmu akan malam-malam yang ganjil daripada bulan Ramadan. Utlubha tis'ata baqina min Ramadan. Kamu tuntut malam 9 yang tinggal lagi daripada Ramadan. Semalam ni lah 21. Kemudian kalau kamu tak jumpa juga, kata Nabi, kamu tuntut pada malam yang ke-7
yang tinggal lagi daripada Ramadan, mana malam 23. Kalau kamu tak dapat, kata Nabi, kamu tuntut juga pada malam yang kelima yang tinggal lagi daripada Ramadan, mana malam 25. Kalau tak dapat juga, kamu tuntut 3 malam yang tinggal lagi daripada Ramadan, itu malam 27. Kalau tak dapat juga, kamu tuntut pada malam yang tinggal lagi daripada Ramadan. Tak dapat juga, kamu tunggu dodol sudahlah, katanya. Allahuakbar. Itu tambahan saya je, bukan hadis Nabi tu. Baiklah, hadirin hadirat muslimin muslimat rahmatullah baik. So masa tazkirah kita hanya setakat 9.30 saja. Sebab kita maklum kita datang dalam bentuk tazkirah, bukan dalam bentuk kuliah. Kalau 1 jam lebih sikit dia panggil kuliah. Kalau sejam ataupun 1 jam, 2 jam, 3 jam dia dah panggil seminar. Kalau 2-3 hari dia panggil kursus. Jadi malam ni saya datang, bentuk saya ialah tazkirah. So mudah-mudahan tazkirah kita malam ini itu dia, yakni memujuk hati kita untuk terus istiqamah, mendirikan apa dia malam-malam, bukan hanya Ramadan saja, bahkan selepas Ramadan insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakkihna fid-din waftah lana futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf saya minta ke surau Ar-Rayyan dekat apartmen sebelah tu. Allah